Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Bersama Cikgu Abdullah di channel Fizik ya. Fizik tingkatan 5. Okey, hari ini kita akan bincang berkaitan dengan modul kecemerlangan akademik 2 lah. Tingkatan 5 untuk 2020. Kluster 2, okey, Fizik kertas 2. Okey first kali bila pelajar dapat soalan fizik, okey, kita akan dibekalkan dengan formula lah. Okey, ni formula yang basic formula yang basic. So dia akan bagi pada kita 35 formula lah. Okey, first kali kita pergi formula yang pertama. Okey, formula pertama ni formula apa ni? Pertama ni acceleration. Apa definisi of acceleration? Rate of change of velocity. Okey, apa-apa saja dibahagi dengan t mesti ada perkataan rate change rate change. Okey, yang ni basic lah. Okey, yang kedua velocity lah. So velocity, apa definisi velocity? Velocity apa definisi dia? Displacement over time. Rate change. Displacement over time. So dia mesti ada rate change mesti ada perkataan rate change. So kalau acceleration v over t, kalau velocity kita ada displacement over time. Okey, yang ketiga displacement. Apa dia displacement? Okay. Ketiga displacement. Apa dia displacement Apa maksud displacement? The distance between two location, the shortest part. Okey, dia jarak yang paling dekat lah. Dekat. Okey, jarak yang paling dekat Okey, number 4 kita ada momentum. Apa dia momentum? Product of mass and velocity. Mass and velocity So kita ada P lah. Kita ada P italic P sangat P mv lah, product of mass and velocity. So kita ada formula yang kelima, F sama dengan ma. Okey, yang keenam kita ada kinetic energy. Apa dia kinetic energy Apa dia kinetic energy? Energi apabila sesuatu jasad tu bergerak lah. Bila dia bergerak dia ada kinetic energy. Okey, yang ketujuh gravitational potential energy, tenaga keupayaan. Okey, waktu bila tenaga kinetik? Energi kinetik sama dengan energi potential. Waktu bila? Boleh explain dekat cikgu? Waktu bila dua keadaan ni sama? Waktu bila? Ingat lagi tak? Okey, tenaga kinetik dengan tenaga potensial ni dia sama apabila tenaga tu kita abadikan dia lah. So kalau kita ada gambar macam ni, segitiga So bila kita ada satu objek, so bila objek tu sampai ke bawah, okey, kita kata tenaga tu diabadikan lah. Okey, bila tenaga diabadikan ni bermakna tenaga kinetik sama dengan tenaga potensial. Okey So kita boleh pakai formula ni. Ni soalan biasa ni, soalan kertas 1. So dia akan tanya berapa velocity apabila jasad tu sampai ke tanah. Ni soalan biasa. So kita boleh pakai formula ni ataupun kita ambil je formula yang ada V² sama dengan U² plus 2AS. So dua-dua formula boleh pakai Okey, so settle potential. Lepas tu kita ada nombor 8 elastic potential energy. Okey, cikgu ulang balik elastic potential energy. So elastic potential energy kita jumpa dia waktu bila? Waktu graf F melawan X. So luas di bawah graf. Luas graf ni
half fx lah, luas segitiga. So dekat sini adalah elastic potential energy ataupun luas dia energy store. Energy store energi yang tersimpan. Okey, ni kita dapat daripada hukum Hooke's. Okey, hukum Hooke's dia kata apa? Hukum Hooke's. Hukum Hooke's dia kata apa? Force is directly proportional to the extension. Okey, force directly proportional to the extension. Okey. Okey, power biasa kita akan jumpa power ni dekat work lah. Biasa awak akan jumpa power sama dengan work over time. Betul? Rate change of work. Okey, ataupun dekat sini rate change of energy. Okey, rate change of energy. Lagi satu, dia ada 3 benda yang sama unit joule. Work unit dia joule, betul? Energy unit dia joule. Lagi satu, apa? Unit dia joule. So 3 benda yang sama banyak kena tahu. Okey, kita ada density mass over volume, kita ada pressure, H, rho G ni pressure dalam cecair. So dekat sini dia tak ada nak baca. Pressure rho G H lah. Okey, yang ke-12 kita ada pressure, force over dengan area. Okey, yang ke-13 kita ada heat. Okey, cikgu nak tanya sikit, apa dia heat Apa definisi heat? Degree of hotness of an object. Bukan heat tu apa dia? Energy something. Form of energy. Form of energy. Kalau temperature baru degree of hotness. Of IB. Okey. So kita ada 14, kita ada Q sama dengan ml, latent heat. Apa beza MC theta dengan ml ni? Apa beza dua ni? ml ni specific latent heat. Okey, kalau latent heat, apa maksud latent heat? Change solid to liquid. Change, dia berubah bentuk tapi suhu dia Constant temperature. constant. Constant. Okey, seterusnya kita ada yang ke 15, 16, 17 dan 18. Ni adalah hukum apa ni? Hukum gas. Betul? Yes. P, V, T. Faham versus Terengganu yang cikgu duduk cerita tu Okey, so P1, V1 ni boys, ni charge, ni pressure. Dalam hukum gas ni apa yang paling penting sekali? Apa yang paling penting dalam hukum gas? Yang pressure tu kena tukar kepada yang temperature tukar kepada Kelvin. Okay, degree Celsius mesti tukar kepada Kelvin. So tambah dengan 273 itu basic. Okey, seterusnya kita pergi formula 20. Real depth dengan apparent depth ni hukum apa ni? N ni apa? Refractive index. Okey, refractive index. Okey, untuk N ni adalah refractive index. So N ada berapa formula? 4. Okey, yang pertama apa dia? Sin I over sin R. Ni hukum apa ni? Snell law. Snell law dia kata apa? Kata sin I over sin R. Okey, ratio mesti ada perkataan ratio Ratio sin I over sin R. Okay, ni yang pertama. Yang kedua apa formula dia? N sama dengan 1 over sin C. 1 over sin C. C ni apa dia? Critical angle. Critical angle. Apa dia critical angle tu? Dia common line dengan
in the Bila next dia picture, reflect 90 degrees. 90 degrees. 90 Go to 90 degree. degrees. So bila 90 Oh, yeah. degree, kita kata dia C, Critical angle. critical angle. Critical Okay. angle. So yang kedua. Okay, tadi dah dua kita bincang formula 2. Okay, yang ketiga kita ada N sama dengan C over V. Yang keempat kita ada yang ni real depth bahagi dengan apparent depth Okay. Seterusnya 21 untuk formula cahaya lah. Okay, 1 over F sama dengan 1 over U plus 1 over V. Lepas tu kita ada magnification V bahagi dengan U. Kita ada 23 power 1 over F. Lepas tu kita ada 24 V sama dengan F lambda. F lambda. Yang ni untuk tajuk apa ni? Wave. Wave Okay. Seterusnya kita ada Q sama dengan IT. Yang ni formula untuk apa ni? Q sama dengan IT ni. Unit dia apa unit dia? Kolom. Kolom unit dia kolom. So kita ada 27 E sama dengan VQ. Kita ada V sama dengan IR. Ni basic lah untuk letterik E sama dengan V plus I. R kecil ni untuk apa I kecil ni? R kecil Internal resistance. Internal resistance. Okay, seterusnya kita ada power. Kita ada transformer. Okay, kita ada transformer. Kita ada efficiency. Okay, ni formula untuk apa? EV ni. Cathode rail. EV. This one, effective, what's that? Ni EV ni. What's the thing? Elektron. Okay, nanti kalau ada soalan kita bincang. Seterusnya yang 34 ni apa dia 34 ni? Energy ni. Okay, Einstein punya teori Okay, seterusnya kita pergi soalan yang pertama lah. Untuk soalan yang pertama. Macam pernah buat. Okay. Yes, mesti pernah buat. Kita dah bincang dah soalan ni. Soalan cluster ni. Soalan yang kita spot lah untuk SPM ni. Dia tidak terlalu berat dan tidak terlalu senang lah. Okay, soalan yang pertama tu. Okay, show a student standing in front of plane mirror. Okay, basic sekali sebelum kita jawab soalan. So, bila awak diri depan cermin, apa karakteristik yang terbentuk? Apa yang perlu kita tahu? Apa karakter dia? Image yang terbentuk? Same size. Laterally inverted, same size. Nombor satu, same size. Same size. Lagi? Laterally inverted. Same size. Dua, laterally. Inverted. Yang ketiga? Virtual. Virtual. Yang keempat? Upright. Upright. Lagi? Same apa? Same distance. Betul? Same distance. Same distance Dan ni kena tahulah. Ni basic ni. Virtual, apa maksud virtual? Virtual tu maksudnya image dia tak boleh Belakang mirror. Dia kena form on screen. Kalau definisi untuk soalan SPM, what meaning of virtual? Image apa? Image from behind the Image that cannot be formed on screen. Okay, cannot form at screen Dia mesti pada screen. Boleh Okay, untuk awak jawab soalan SPM lah. Okay, kita tengok soalan dia. Soalan yang pertama, underline the correct answer. Record to complete sentence below. Light phenomena that enable to student to see the image. Ni fenomena apa ni? Jangan salah pula lah, soalan senang. Fenomena apa? Reflection. Pantulan Okay. Seterusnya, based on diagram, state one difference that can be seen. Apa yang different dia kat situ? Laterally inverted songsang.
Songsang sisi. So cikgu jawab dalam bahasa Melayu boleh ke nak jawab dalam bahasa Inggeris juga? Laterally inverted. Okey, soalan seterusnya, nyatakan satu ciri imej yang terbentuk same size. Yeah. Same size, sorry. Tadi cikgu eja salah ke same size? Okey. So kita sambung. Soalan C Law of reflection. Okey, so kita tanda right yang mana ni? Mana yang betul? First. Yang first angle of incident sama dengan angle of Angle of reflection reflection. Okey. Dia law of reflection ni ada dua. Apa dia? Yes. Law of reflection. Ada dua law dia. Yang pertama angle tadi. Angle incident sama dengan angle of reflected at Okey, yang kedua incident ray reflected and the normals in the same plane. Okey, incident ray, reflected ray dengan normal berada pada satah yang sama, betul So kalau kita lukis gambar dia, okey, incident, reflection, okey, dengan normal line berada pada satah yang sama. Okey, yang ni cikgu biasa bincang dengan awak kan. Kalau soalan kertas satu, ingat lagi tak? Kalau cikgu lukis gambar, soalan kertas satu dia akan bagi pada kita gambar macam ni Okey, ni incident ray. So sudut dia bagi 40. Berapa sudut pantulan? Berapa sudut reflect? 40. 40 ke? Yang lain? Tak. Ni 50. 50. Kenapa 50? Kenapa 50, Tanash? So, incident tu mesti diukur daripada garis normal. So, kat sini 50. Automatic reflected 50 Soalan tu dia trik macam tu je. So, sudut dia 50. Boleh? Boleh So, untuk soalan 2, diagram 2.1 show the condition of astronaut dengan mass 60 kg lah. So biasakan dapat soalan saja kita keluarkan apa maklumat yang dia bagi pada kita. So, 60 kg. Okey, kita tengok soalan yang pertama What meaning of gravitational field? Apa maksud medan graviti? The pulling of weight. Area apa? Area that Katakan area apa? apa tu Object, experience, gravitational pull. Okay, area, experience, okay, gravitational pull. Maksudnya kawasan yang mengalami daya tarikan graviti. So kalau kita ada bumi ni bumi. So keliling ni adalah area dia gravitational. So keluar daripada kawasan ni dia dah space dah dia dah vacuum dah kat situ So kawasan ni semua ada daya tarikan graviti. Okey, kita sambung seterusnya. Soalan B. Okey, cuba jawab dulu soalan B. Okey, untuk soalan B, calculate the body weight of astronaut bila berada di bumi. So kita tahu bila semasa dia berada di angkasa lepas So 60 kg. Okey.
So bila dia berada di bumi, so kita kena darab dengan 10 lah. So 60 kilogram darab dengan 10. So awak akan dapat 600 Newton. So unit mesti tulis So 1 di markah, unit 1 markah lah. Okey, soalan yang kedua, calculate the body weight, berat badan angkasawan. So berat badan angkasawan kita tahu kalau dekat angkasa lepas, dekat ISS okey, dia 0 Newton. So kita tengok kita terapung dekat atas So 0 Newton. Dan soalan C, semasa kapsul membawa angkasawan tersebut kembali ke bumi So beliau mengalami kehilangan berat badan lah. So bila dia turun ke bumi, kita tahu dia free falls free fall. Apa dia free fall? Jatuh dengan daya tarikan graviti. Okey. Cikgu nak tanya student cikgu, macam mana cara kita nak turunkan berat badan? Yang paling mudah sekali. Macam mana Biasa cikgu ajar, cikgu akan tanya pelajar. Pergi ke bulan. Pergi ke bulan ke? Okey, selain pada tu, kita turun lift lah kan? Tak? Bila awak turun lift, so semasa lift tu tengah statik so dia akan bagi bacaan awak, contohnya lah bacaan kalau kat sini kosong so bacaan awak kat sini 60, betul? So bila kita turun lift, bacaan dia jadi berapa? Bacaan dia jadi berapa? 0, kosong. Bacaan dia kosong. Tu cara yang paling mudah sekali untuk kita turunkan berat badan kita lah. Hari-hari kena turun lift. Untuk soalan 3, diagram 3.1 show a simple cathode ray tube. Cathode ray tube yang ni kita dah bincang sebelum ni cathode ray tube. Okey, cathode emit elektron. Dia memancarkan elektron. Okey, proses yang membolehkan pemancaran elektron ni proses apa ni? Thermionic emission. Okay, thermionic emission Thermionic emission ataupun pancaran termion pancaran termion. Okey, yang ni ada dalam channel YouTube cikgu lah. Cikgu cerita. Take one reason why extra high voltage Accelerate the electron. Ya. extra high voltage accelerate The electron with high velocity. high velocity. Tu point dia Yeah. Ya. accelerate Jan. the electron to a high velocity to anode. Tu mesti ceritalah point dia Okey. Kita sambung untuk soalan C. Cikgu tak nampak awak nampak cikgu sebab cikgu tak off mic lah. Yeah. C, when electron flow the cathode ray tube. Okay, the current produce 5 second. Madi Faiz. 5 second. Lepas tu dia ada 0.01 ampere. Yang ni untuk apa ni? Ampere. Arus, betul? Ya. Kita ada apa? T dia berapa Cikgu jarang second? salah. 5. 5 second. 5 second ni untuk T dia. Okay, soalan dia tanya apa? Total charge. Apa formula dia? Total charge. QIT. IT. Q equals IB. IT. 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 So darabkan dia 0.05. 0.05. So awak dapat 0.05 C. 0.05 Coulomb. C. Unit dia coulomb. Mesti tulis unit Mesti Ya, tulis unit. Okey, soalan seterusnya. Soalan D.
Soalan D, show incomplete path cathode ray in an electric field. Okay. So biasanya soalan ni dia tanya apa soalan ni kalau gambar ni? Dia suruh lukis dia Deflection tu. Reflection dia pantul ke mana ni? Ke atas. Positif. Ke Positif atas. atas. Kenapa dia ke atas? Sebab cathode ray Negatif. Okey, beres. Mudah je ya. Okey, kita sambung soalan tadi. So cikgu lukis gambar dia. So dia akan reflect ke positif lah. Okey, bagi reason apa? Cathode ray ni cathode ray negatif charge. Negative charge negative charge. So kita tulis sikit dah. Sinar cathode bercas negatif Cikgu tulis bahasa Melayu pun boleh Sinar cathode bercas negatif. Negatif Okey. Okey, untuk soalan nombor 5 5.1 dengan 5.2 tu show an experiment lah, study relationship between temperature and pressure. So point dia kat sini lah. Biasanya kalau dapat soalan macam ni, so pelajar kena bulatkan lah. Okay, first kali temperature, yang kedua pressure Okay, kalau dalam hukum gas tu PVT lah. So kalau PT pressure law. Tu point yang pertama pelajar kena tahu. Okey. Kita tengok soalan yang pertama based on diagram 5.1 5.2 tu state the most suitable measuring instrument to be used at X. Okey, X ni. Ni X ni. So kita pakai apa? Tolok Borden tolok Borden ataupun Borden gauge lah. Borden gauge. Okey. Soalan seterusnya soalan comparison lah. Bila soalan comparison jangan salah Okay, yang pertama sekali nak compare apa? Temperature. Nombor 1 temperature. Nombor 2 reading. Okey, kita tengok temperature. So temperature tengok dekat mana? Dekat termometer termometer ni gambar termometer ni. Gambar ni tak berapa clear tak berapa clear. So pelajar boleh agak lah. Kalau temperature tu mesti 5.2 lagi tinggi lah. 5.2 lagi tinggi. So dekat sini 5.2 lebih besar daripada 5.1. Kalau cikgu jawab macam ni boleh? Tak boleh. Salah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Skema tak benarkan. Skema tak benarkan. Skema benarkan macam mana? Diagram. Diagram. Mesti ada perkataan diagram diagram. Ataupun rajah lah. So pelajar mesti tulislah rajah dekat sini. Rajah 5.2 lebih besar daripada rajah 5.1. Okey, reading pun sama juga. 5.2 rajah 5 rajah 5.2 lebih besar daripada 5.1. Volume yang ketiga volume sama same. Pun samalah. Okey, soalan seterusnya untuk soalan C, apa hubungan relationship between temperature dengan reading? Temperature dengan reading measuring instrument lah. Okay, bila temperature increase, so measuring instrument increase juga measuring increase juga. Okay, soalan yang terakhir sekali kinetic theory lah. Ni kinetic theory ni sains tingkatan 1 tingkatan 1, tingkatan 2 ni. Okay, kinetic theory ni dia cerita apa tadi? Nak murid cikgu boleh ulang balik? Kita pasal temperature, yes. Lepas tu collision per unit. Temperature increase, collision increase.
Ignition increase. Point yang kedua. Pressure increase. Okay, pressure. Gas increase. Gas increase. Okay. Maka seorang lagi. Untuk soalan 6 soalan 6 diagram 6.1 dengan 6.2 lah. Okey, menunjukkan dua perintah yang serupa lah disambung secara siri dengan selari. So untuk soalan ni pelajar kena tahulah yang mana siri, yang mana paralel lah. Okey, yang ni siri. Okey, yang ni paralel paralel. Okey, soalan yang pertama, what meaning of current? Apa maksud current? So V daripada formula V sama dengan IR. So I sama dengan V over R. So rate of charge flow Pelajar kena nyatakan rate of charge flow through conductor. Okey, soalan seterusnya bandingkan magnitude. Magnitude of current mana lagi tinggi? 6.2 lebih besar daripada 6.1 Okey, so pelajar kena tulislah diagram tu, jangan salah Okey, seterusnya kita kira resistance. Okey, resistance 6.1 berapa resistance dia? Kita tambah terus saja 8 sebab dia series. Okey, resistance yang kedua paralel berapa? 2. Macam mana kita nak kira? 1 over R. Okey, sama dengan 1 over 4 tambah dengan 1 over 4. So pelajar akan dapat 2/4. So 1 over R. Bila kita terbalikkan dia, so dia akan dapat 2 ohm. Untuk paralel lah. Paralel. Okey, so settle. Okey, untuk soalan D. Hubungkan antara effective resistance. Okey, ataupun arus dengan rintangan berkesan Okey, apabila rintangan bertambah, arus berkurang Yang ni kena tahulah. Rintangan bertambah, arus berkurang. Boleh jawab macam bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Sama je Okey, deduce of physics concept. Apa jawapan dia tadi, Tanesh? Magnitude of current is inversely proportional. Okay, magnitude of current inversely proportional kat sini inversely proportional lah. Okay, maksudnya berkadar songsang lah. Okay, current naik, okay, resistance berkurang tu basic. Okay. Okey, untuk soalan E, another identical resistor at. Maksudnya satu perintah yang sama, okey, disambungkan. Yang serupa disambungkan dalam rajah 6.2 tu. So tadi perintah ni kita tahu dia 4 ohm So ditambah lagi satu perintah. Okey. Soalan dia, calculate effective resistance. So kita nak cari rintangan So 1/R sama dengan 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Ni basic lah. So pelajar tahu dah 3/4 ataupun R sama dengan 4/3. So 1.33 ohm. Ini soalan yang pertama Okey, untuk soalan kedua, determine the ammeter reading. So ammeter ni untuk cari apa? Arus, betul Okey, so kita ada formula E sama dengan I besar R tambah dengan R kecil. So yang ni yang kita cari. So E ni dah ada dah kat sini E ni dia dah bagi dah. Electromotive force. R kecil pun dia dah bagi dah. So pelajar boleh kira lah. So dia akan dapat I dia 1.48 ampere. Okay.
Okey, untuk soalan nombor 7. Soalan nombor 7 Okey, show AC generator lah. Okey, penjana arus ulang-alik di mana satu gelang diputarkan lah. So kita ada gelang kat sini diputarkan dalam satu medan magnet. Okey, soalan yang pertama. Apa maksud medan magnet ni? Kawasan yang mengalami, so cikgu tulis dia boleh campur lah bahasa Inggeris. Region where magnetic force experience ataupun kawasan bahan magnet kawasan bahan magnet mengalami daya magnet. Ni daya magnet. Magnet. Okey, mengapa mentol tu menyala? Anak murid cikgu, mengapa mentol tu menyala tadi? Dia ada change in magnetic flux. Okey, dia ada cutting magnetic flux. Kena cerita tu, cutting of magnetic flux. Cutting of magnetic flux lah. Okay, flux. Dia bila cutting magnetic flux ni, dia produce apa? Induced current. Okey, so ada current dalam circuit tu lah. Okey, seterusnya modification yang boleh kita buat. Okey, untuk tukar AC kepada DC. So AC kepada DC, kita buat apa? AC kepada DC. Modification tadi kita tukar apa? Slip ring to commutator. Okay, slip ring. Sini slip ring to commutator lah. Commutator Okay. What component should be replaced dekat light tu? Dekat light Battery. Light ni. Kita tukar battery dry cell. Cell ataupun bateri lah. Okey, so settle untuk soalan yang ketujuh. Okey, untuk diagram 7.2 menunjukkan pandangan kerata rentas lah bagi gegelung magnetik So dekat sini pelajar kena lukis lah. Okey, medan magnet. So bila kita nak lukis tu, kita bahagi dia kepada 5 lah. Ni basic lah ni. Ni basic. So kita bahagi dia kepada 5. So yang ni pun kita bahagi dia kepada 5. Yang ni tak perlu cikgu cerita detail So pelajar kena tahulah north kepada south. Okay. So kena tahu arah dia, daya dia ke mana. Yang ni ke atas, yang ni ke bawah. Yang ni bulat ni menunjukkan arus masuk kan. Kalau kita tengok bekas minuman tu ada pangkah macam ni kan. So menunjukkan arus tu masuk lah, kena tahu. So bila kita lukis gambar dia, so macam ni lah gambar dia So anak panah mesti kena ada. So yang ni pun sama juga, anak panah kena ada lah. Okey, tu point dia yang pertama lah. Okey, point yang kedua. Okey, yang ni pun cikgu ada cerita dalam YouTube cikgu Point yang kedua dia nak modification lah. Modification yang perlu dilakukan untuk membuat motor berputar dengan lebih laju. Ni point dia lebih laju. So yang pertama sekali gegelung lah. Gegelung ni mesti banyak banyak. Kena reason dia daya yang besar lah. Daya dia besar. Yang kedua magnetik. Magnet mesti strong lah, kuat. Magnet yang kuat, strong. Okey, medan magnet yang kuat lah reason dia. Medan magnet dia kuat Okey, so kita sambung seterusnya. Okey, untuk soalan nombor 8.
Okey, bila pelajar jumpa saja gambar glove dengan bola ni kita boleh agak dah soalan dia. Okey, soalan dia ada dua, soalan dia impulse ataupun impulsive force lah. So definisi pelajar kena tahu. First kali kena tahu impulse. Impulse T besar ke T kecil kan Nash? T kecil. T kecil ya, impulse. Apa dia impulse? Change of momentum. Okay, kalau impulsive force, Rate change of momentum. okay, rate change of momentum. Apa-apa saja bagi dengan T mesti ada perkataan rate change lah. So kita boleh agak lah soalan dia akan tanya apa. Okay, what is the meaning of impulsive force? Rate change of momentum kat sini rate change of momentum. Okey, soalan seterusnya dia tanya dia bagi pada kita, so kita kena keluarkan maklumat dululah. Okey, dia bagi jisim bola tu 0.15. Okey, lepas tu dia bagi apa lagi? Kelajuan dia 20 V dia so 20. Okay, ms 91 dipukul hitung daya impuls. So dia nak daya impuls, so formula dia F sama dengan M V tolak U bahagi dengan T Okay, so pelajar boleh masuk lah. Mass dia berapa, V dia berapa. V ni untuk apa V ni Final. Initial dia berapa? Initial dia Initial U. 20. So masa dia dah bagi. Kat sini time impact dia. Masa dia dah bagi. 0. So pelajar akan tulis kat sini lah 15. Okay, 0 tolak dengan 20. Okay, bagi dengan 0.08. So jawapan dia 37.5 Newton. Okey So dia terima jawapan awak dengan syarat unit dia betul lah. Correct answer and unit Okey, seterusnya C, compare impulsive force. Okey, dia nak bandingkan daya impuls. Okey, jika pemain menggunakan sarung tangan keras, daya impuls dia tinggi. Daya impuls dia tinggi betul? Ni poin yang pertama, markah yang pertama Kenapa daya impuls dia tinggi? So masa dia pendek ataupun short. Okey. Untuk soalan seterusnya so dia bagi table dekat situ. Menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan kegunaan set peralatan lah. Okey, untuk membaiki pencapaian dan keselamatan lompatan atlet. So dekat sini yang pertama sekali ketebalan tilam lah. So ketebalan tilam, untuk jawab soalan ni pelajar tak perlu nyatakan 60 cm, 55, tak perlu Pelajar hanya perlu nyatakan tilam tu tebal. So pelajar tulislah tebal. Kenapa tebal? Kenapa tebal Tanesh? Masa long increase time impact lah. Increase time impact. Okay, ataupun dia panjang Okay, mass of mattress, jisim dia rendah lah. Kenapa jisim rendah? Okay, dia ringan, mudah dikendalikan. Okey, ni cikgu selalu cerita apa-apa soalan modification semua mesti betul dengan syarat reason dia betul Okey, last kali pull strength, kekuatan galah tu mesti kuat lah. Kuat, reason dia tidak mudah patah. Tidak mudah
patah. Okey, so kita dah jawab soalan bahagian A lah. So 45 minit masa yang kita ambil. Okey, kita pergi ke bahagian B.